Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung dengan pelajaran yang seterusnya, iaitu penambahan dan penolakan vektor. Okey, yang ini pun satu bab yang sangat penting lah. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita lihat sedikit idea. Contohnya dekat sekolah, kita ada surau, ada Dewan Ahli Biruni dan ada kantin. Okey. Katakan anda bermula di kantin, katalah, anda bermula di sini, di kantin. Bermula. Anda bermula di kantin. Kalau nak pergi ke surau, kalau anda nak pergi ke surau, anda akan terus. Okey, dengan satu pergerakan sahaja. Kita andaikan dia macam garis lurus lah. Ini maksudnya jalan dekat. Jalan dekat. Ada tak alternatif lain? Ada, kadang-kadang pelajar ni dia suka berjalan-jalan. Maksudnya surau ni tamat lah. Tamat. Ataupun kita tak bagi sebagai terminal. Kita gunakan istilah yang dalam vektor, untuk titik penamat kita namakan sebagai terminal. Kalau kantin kita namakan sebagai titik awal. Okey. Jadi kaedah yang pertama daripada kantin ke surau ialah straight line je, jalan terus je. Tapi ada juga kadang-kadang jalan jauh dari kantin, katakan dari kantin dia bergerak ke Dewan Ahli Biruni. Dia singgah sekejap kat Dewan Ahli Biruni, pergi tandas, kemudian baru pergi ke surau. Ini ialah yang hijau ni jalan jauh. Okey. Jadi kalau kita kata di sini, kalau kantin ke Dewan Ahli Biruni sebagai vektor A, Dewan Biruni ke surau sebagai vektor B, kita boleh katakan yang merah ni sebagai vektor paduan A campur vektor B. Okey. Jadi vektor ni bermaksud jalan dekat, dia punya vektor yang ringkas, vektor paduan dia, dan jalan jauh, jalan jauh. Okey, yang tu kamu kena faham dahulu. Okey, dalam penambahan dan penolakan vektor ada 3 hukum. Yang pertama hukum segitiga, yang kedua hukum segi empat selari, dan yang ketiga hukum poligon. Masing-masing ada kegunaan yang tersendiri. Kita lihat yang pertama, hukum segitiga. Okey, kita kena lihat macam mana segitiga itu muncul. Okey, kita mulakan katalah titik R, titik Q dan titik P. Okey, anda bermula daripada mana? Ini titik mula. Ini titik terminal. Anda akan bergerak jalan jauh. Kita tengok jalan jauh, R ke Q sebagai vektor A, Q ke P sebagai vektor B. Jadi nampaknya itu ialah jalan jauh. Jadi kalau kita nak cari jalan dekat, sebenarnya adalah penambahan vektor. Daripada titik mula terus pergi pada titik terminal. Shortcut dia. Jadi selalunya vektor paduan, vektor paduan ialah istilah kepada penambahan vektor. Jadi itu yang garis merah adalah vektor paduan ataupun penambahan vektor A dengan B. Jadi ini ialah vektor A campur vektor B. Okey. Dari segi kita katakan apa? Dari segi kaedah lain. Katalah saya buat macam ni. Dari segi algebra ataupun dari segi pengiraan, vektor RQ
Okey, RQ ialah R ke Q. Ya, kita belajar R ke Q campur vektor Q P. Okey. Pertama, dia ada kaedah dia yang kita akan guna banyak nanti. Pertama, syarat dia adalah sini tambah. Kalau tolak, kita kena terbalikkan huruf. Di sini syaratnya tambah. Apabila dua huruf ini bersebelahan sama, jadi kita boleh potong. Maka kita boleh tulis RP. Cuba tengok, betul tak RP? Yes, betul. Vektor A campur B ialah vektor RP. Kita belajar vektor boleh ditulis dalam pelbagai bentuk. Vektor RP betul. Vektor A campur vektor B pun betul. Okey. Dan kalau kamu lihat, satu benda yang penting dari segi lukisan, anak panah ni mesti sehala. Okey. Pergi ke sini. Tengok anak panah ni ke atas. Dia ke atas. Jadi, baru kita boleh kata perjalanannya sehala. Jadi, ini shortcut dia. Okey. Itu ialah hukum segitiga. Kita tengok hukum segi empat selari. Hukum segi empat selari, dia macam ni pula. Saya ambil idea ni. Ni apa ni? Ni sungai. Ni sungai. Katalah sini ada orang A. Di sini ada orang B. Di sini ada sampan. Okey. Ini ada kaitan sikit dengan fizik lah. A pegang tali ke sini. Dia akan tarik ke sana lah. Dan B pun ada tali, tarik ke sini. Okey. Kalau kedua-duanya tarik dengan suatu daya, tapi kamu jangan fikir pasal daya lah, nanti pening. Boleh tak fikir ke mana arah sampan itu akan bergerak? Sampan itu tidak akan bergerak pada A. Sampan itu tidak bergerak pada B. Sampan itu akan bergerak ke depan. Jadi yang ke depan itu ialah vektor paduan dia. Macam mana cara dia? Cara dia adalah, kalau kita tengok sini, daripada sampan kepada A, anak panah ni macam ni, saya copy and paste ke sini. Maksudnya, selari. Selari. Okey. Kemudian, daripada sampan ke B, saya guna warna hijau. Saya copy and paste, saya drag lukisan tu ke sini. Okey, jadi hijau dengan hijau. Ataupun saya bagi jelas sikit. Okey, hijau. Hijau dengan hijau. And then merah dengan merah. Dan yang tengah-tengah ni ialah vektor paduan. Okey. Vektor paduan saya buat dengan tanda tanda double arrow. Okey. Apa yang kita boleh kena faham, garis hijau dengan garis hijau selari, garis merah dengan garis merah selari. Dan cuba kita perhatikan, kalau kita bandingkan dengan gambar, katalah ini vektor A, ini vektor B. Jadi vektor paduannya ialah vektor A campur vektor B. Okey. Okey. Itulah maksudnya. Maksudnya dia start daripada satu titik, dan anak panahnya dia bergerak satu macam tu. Dia gerak macam ni. Kalau yang ini dia bergerak satu hala. Ini ke sana, ni ke sana. Ni macam jalan shortcut, jalan jauh. Tapi kalau yang ini daripada satu point, ini orang A, ini orang B. Dia pergi pada tempat yang berlainan.
Jadi kita bayangkan macam tu. Jadi vektor paduan dekat mana? Vektor paduannya kat tengah-tengah. Okey. Dan ajaib dia, katalah saya padam gambar ni, saya tinggalkan segitiga yang kat atas tu saja. Okey, saya padam yang tidak berkenaan ni. Oh. Okey. Apa yang berlaku? Bila saya padam, yang ini adalah hukum segitiga. Betul tak? Katalah sini bergerak anak panah ke atas dan turun ke bawah balik dalam satu hala, maka ini titik mula, ini titik terminal. Maksudnya hukum segi empat selari berasal daripada hukum segitiga. Maksudnya kita boleh guna hukum segitiga. Dan yang seterusnya hukum poligon. Hukum poligon ni paling senang. Okey, kalau daripada gambar rajah ni, siapa titik mula? Okey, di sini titik mula. Titik mula. Mana titik terminal? Ini. Titik terminal. Okey, jadi kalau jalan jauh ialah vektor P campur vektor Q campur vektor R campur vektor S. Itu jalan jauh. Jalan dekat, pergi je terus ke sana. Okey, jadi hukum poligon paling senang. Okey, tak perlu nak lukis terlalu accurate sangat. Okey, ini saya ambil daripada modul yang lain. Sebab saya rasa untuk mudah faham saya gunakan yang ini. Okey, soalan ni ialah tentukan paduan vektor paduan berikut. Okey, kita tengok vektor A campur B. Ini vektor A campur B. Jadi kita boleh tulis yang itulah jalan shortcut dia. Jadi kita jangan tulis macam ni, A campur B. Sama je lah, tak menjawab soalan. Jadi kita nak satu saja tulisan vektor dia. Jadi kita tulis vektor Q S. Kan? Q ke S. Kalau kamu tulis SQ, salah. Ya, kita kena tengok daripada mana mula tamat. Okay. Okey, saya padam. Vektor BC. Mana saya guna warna lain lah. Lebih cerah. Okey. Vektor B ke C. Itu jalan jauh, jalan dekat. Situ. Vektor R T. Okey. Saya rasa anda boleh buat bersama-sama. Pause and then semak jawapan. Pause and then semak jawapan. Buat dulu, lepas tu and then baru kamu play balik video ni. Okey. Seterusnya QP. Mana QP? Okey. Ini QP Mungkin kamu cakap, kenapa anak panahnya terbalik? Tak sama dengan anak panah yang asal kan? Anak panah yang asal macam ni ke bawah. Tapi bila kita buat QP, Q ke P, anak panah macam tu. Tak apa. Kamu ubah saja tanda vektor dia ke atas. Anak panah tu kita abaikan dahulu. Okey, and then PT. PT ke atas. PT ke atas. Okey. Jadi mula dekat mana? Mula pada Q. Ini mula. Tamat dekat mana? Tamat pada T. Jadi ini jalan jauh. Jalan dekat Q T. Okey. Tanda vektor. Dan ada cara yang lebih mudah. Kamu tengok sini, operasinya tambah, syarat dia mesti tambah. Tolak tak boleh. Dan P dengan P sama, boleh potong. Sebelah-sebelah ya. Kena sebelah menyebelah, sama. Sebelah kiri P, sebelah kanan pun P. Baru boleh potong. Jadi kita tinggal apa? Q dengan T. Pun boleh juga. Lebih senang, lebih cepat. Okey, jadi kita boleh guna kaedah
shortcut potong-potong ataupun hukum segitiga. Dan yang ini pun kita boleh potong. Operasinya tambah, T dengan T sama, jadi RQ. Betul ke? Okey, RT. Okey, RT tak ada garis. Kita buatlah garis RT. And then TQ pun tak ada garis, buat sendiri. TQ. Anak panah mesti T ke Q. Sebab tu dia TQ. TQ and QT is different. Jadi, jalan shortcut, ini jalan jauh. Jalan jauh. Jalan shortcutnya ialah R ke Q. Sama, betul. Okey, jadi kita boleh check jawapan. Okey. Cara potong-potong ni kena ingat ya. Kalau macam ni tak boleh potong. RT tambah QT. Macam ini. Ni tak boleh potong. Walaupun sini tambah, sini T, tapi T yang ini bukan sebelah tanda tambah ni. Jadi tak boleh potong. Dia hanya boleh potong kalau tambah sini Q, sini Q. Sebelah-sebelah. Macam ni. Jadi sebelah-sebelah macam ni boleh potong lah. Okey. Jadi saya harap tidak salah faham tentang potong-memotong. Okey. Kita tengok yang ini. Kita fokus kat sini. X campur Y. X campur Y. Jadi jalan shortcut A, C. Okay. And then W campur dengan X. Jalan shortcut D, B. Okey. Yang ini disebabkan sama, tambah, potong-potong, D, B juga. Ini sebab dia tambah, potong-potong, B, A. Confirm betul. Jangan risau. Jangan risau. Mesti betul. Kalau tak percaya, kita boleh semak balik. Kita tengok yang soalan nombor 4 ni. Betul ke? BC, CA. Jalan jauh, jalan dekat, B, A. Sama. Okey, jadi jangan risau. Dengan syarat, mesti operasi tambah dan operasi tambah dan dia sebelah menyebelah. Okey, seterusnya. Okey, segi 4 selari. Okey, untuk yang ini, cuba tengok nombor 1. Walaupun sini operasi tambah, sini ada A dengan A, tapi tak boleh potong. Kenapa? Bukan sebelah menyebelah. Tak boleh. Dia mesti tambah, sini A, sini A. Kalau sini BA, sini AD, boleh. AD boleh. Tapi yang itu tak boleh potong. Jadi kita tak boleh guna kaedah potong-potong, kita guna kaedah gambar. Jadi yang ini sebab segi 4 selari, kita guna kaedah segi 4 selari. Okey, kita tunjukkan AB. AB, AD. Okey, AB, AD. Jadi, untuk kamu faham benda ni, kalau kamu faham segi 4 selari, dia akan jadi macam ni. Syarat dia adalah segi 4 selari. Syarat dia mesti segi 4 selari. Kalau segi 4 selari ni contohnya yang lain apa? Yang seerti, yang setara dengan segi 4 selari apa? Rectangle, rhombus. Okey, rectangle, rhombus, square. S segi 4 sama, segi 4 tepat ataupun rhombus dan lelayang. Tapi kalau trapezium tak boleh. Sebab trapezium dia tidak selari. Dia hanya 2 selari. Dia mesti keempat-empat selari antara yang bertentangan. Okey, jadi yang ini kita boleh dapat A, C. Kalau kamu tidak yakin dengan hukum segi 4 selari, kita boleh gunakan pendekatan hukum segitiga. Apa kaedah dia? Okey, kaedah dia macam ni. AB yang ini
Ni AB. AD yang ini. Tadi saya kata, salah satu, kita boleh gerakkan salah satu sisi ke tempat lain yang selari dan sama panjang dengan dia. Di mana saya boleh gerakkan, contohnya AD ni, garis AD ni, saya gerakkan ke sini. Sebab apa? Sebab selari. Saya gerakkan ke sana. Okey. Jadi bila saya gerakkan ke sana, jadi yang ini saya abaikan. Jadi akan berlaku hukum segitiga. Jadi ini mula, ini tamat. Jadi jalan shortcut dia AC tetap sama. Ya, jadi kita boleh guna kaedah segitiga pun boleh, ya, hukum segitiga boleh, hukum segi empat selari pun boleh. Kalau nak lebih jelas, hukum segitiga saya rasa lebih jelas. Sebab dia akan tertutup dia punya segitiga. Okey. Seterusnya, BA, BC pun tak boleh potong. Mana BA, BA ke sini, BC ke sana. Okey. Jadi kita nak gerakkan siapa? Contohnya, saya tak nak guna hukum segi empat selari, saya guna hukum segitiga. Saya gerakkan BA ke atas. Dengan syarat dia selari dan sama panjang. Kan? Anak panah dia sama. Jadi yang ini saya padam. Jadi nampaknya, kita nampak dia punya jalan dia one way. Dia mesti one way. Jadi yang ini dia tutupkan jadi. Jadi jawapannya B, D. Okey. DA, DC. DA, DC. Jadi DC saya bawa ke bawah. Anak panah saya copy, paste. Ini sepadam. Jadi jawapannya D, B. Dan seterusnya, CB, CD pun tak boleh potong. CB, CD. Okey. Kita nak gerakkan siapa? Contohnya, saya gerakkan CB. CB ke sini. Yang ni saya padam. Dan saya lukis anak panah ke bawah. Jadi C, A. Okey, senang saja. Okey. Soalan D. Adalah soalan poligon. Okey. Kita tengok ya. Kaedah pertama ialah menggunakan lukisan. PQ, P ke Q, QR, Q ke R, RT, tambah sahaja garis sendiri, R ke T. Jadi mula dekat siapa? Mula, ini tamat. Macam apa, road run lah. Jadi jalan shortcut, kalau cengkelat, terus P ke T, terus menang. Jadi P, T. Okey. Itulah maksud dia. Boleh tak guna kaedah potong? Boleh. Tengok yang pertama. Q dengan Q bersebelahan, boleh potong. Dan R dengan R boleh potong. Jadi tinggallah P dengan T. Lagi senang. Lagi senang. Okey. Sekarang kita nak guna kaedah shortcut. Kalau boleh potong, kita potong. Okey, operasi tambah. S dengan S boleh potong. Operasi tambah juga T dengan T boleh potong. Jadilah R, Q. Betul ke? Kita cek. RS, ST, TQ. Okey, sorry, salah situ. TQ sini. Okey, hukum poligon. Mula kat sini, tamat dekat Q. Jadi shortcut dia ialah RQ. Yes, betul. Dan yang terakhir, boleh tak kita tanpa tengok gambar? Boleh. Sebab sini boleh potong. Sini pun boleh potong. Tinggallah T, Q. Okey. Kalau boleh potong, kita guna kaedah potong. Kalau tak boleh, kita guna gambar aja. Okey. Sekarang masalah dia pula.
Masalah sekarang ialah operasi tolak. Okey, kalau operasi tolak, cuba kita tengok menggunakan gambar rajah. Nanti kita guna kaedah potong. Boleh juga potong, ada syarat dia. PS macam mana? PS macam ni. PKS. Okey. Apa maksud tolak TS? Tolak TS bermaksud patutnya TS macam ni. Patutnya TS. Maksudnya kalau macam ni saya buat TS ya. Anak panah sebab T ke S. Tapi sekarang dia nak tolak TS. Maksudnya tolak ni patah balik ke belakang. Jadi jawapan dia apa? Kita tengok kat sini. Mula pada P, tamat pada T kan. Dia jalan ni jalan jauh. Jalan shortcut PT. Tapi nampak bila kita guna tukar-tukar tanda ni ataupun guna anak panah ni dah agak pening sikit. Dia ada kena sedikit fokus kepada anak panah tu. Jadi saya guna kaedah apa alternatif? Saya guna kaedah potong. Tadi kata tak boleh potong kalau tolak. Boleh. Dengan syarat kena tukar tanda jadi tambah. Jadi macam mana kaedah dia? Kaedah dia macam ni. PS tolak TS kita boleh tulis dengan PS ni memang positif. Tolak kita jadi tambah. TS kita kena tukar jadi ST sebab kita tukar tanda. Itu syarat dia. Okey. Dan bila kita tukar tanda, maka dah jadi simbol tambah. Jadi S dengan S boleh potong, tinggallah P, T. Senang? Lebih senang. Lebih memudahkan anda. Okey, kita guna kaedah yang mudah. RQ jangan tukar tanda sebab RQ ialah positif. Yang negatif ialah PQ. Jadi dari tambah, jadi QP. Kebetulan Q dengan Q sama. Jadi RP. Okay. SP tambah PT sama dengan potong-potong ST. Jadi kamu cuba buat pause, buat semak jawapan. Okey, satu lagi. Okey. Sekarang katalah saya tak tengok pun gambar. Saya buat je. Pun boleh. AD tambah DC sama dengan AC. Okey, banyak. Sama je. BC tambah CD tambah DE. Okey, apa kita buat? C potong dengan C, D potong dengan D, tinggallah BE ber. Tiba. Okey. Ca tambah af tambah fe. A dengan A potong, F dengan F potong, tinggallah ce. Senang? Senang. Okey, segi empat. Segi empat samalah, ya, segi empat sama. Tak payah guna hukum apa-apa sebab kita boleh gunakan kaedah potong. B C, kita fokus kat sini je. Tambah ca, tanda vektor jangan lupa. Potong-potong bar. AD tolak DB, tambah DB, terbalikkan, akan jadi AB. Okey. Sama juga dengan ini, tak payah tengok gambar. Tak kira lah dia poligon ke apa.
kita boleh guna potong-potong. JK tambah MK, salah, tambah KM tambah MN akan dapat K dengan K, M dengan M, JN. LK tolak KM tambah MJ, K dengan K sini tambah, KM dengan M potong, LJ. Dah habis soalan? Ada lagi? Okey, dah habis. Okey, jadi sekiranya boleh potong, kita guna kaedah potong. Tapi kalau tak boleh guna kaedah potong, kita gunakan kaedah hukum-hukum segitiga, hukum poligon, hukum hukum segi empat selari. Masa bila tak boleh guna? Tadi kalau kita perasan yang pada soalan ni. Pada soalan ini tak boleh guna potong-potong. Tak boleh guna potong-potong kecuali tukar kepada hukum segitiga dahulu. Kalau kamu tukar kepada hukum segitiga, dia akan boleh kita boleh guna kaedah potong-potong. Okey.